Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu Atma UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bercerita macam mana orang Melayu dulu menjaga bangunan-bangunan kayu, rumah-rumah kayu. Bagaimana dia menjaga kampung ni? Tak macam hari ni, duit habis berjuta-juta, tapi bangunan tu makin lama makin rosak. Contoh, kalau saya masih ingat orang Melayu, dulu-dulu kalau rumah-rumah kayu ni bukan dicat, disapu dengan minyak. Biasa diselek ataupun minyak kuing ko misalnya. Makna dijaga betul-betul. Dan kemudian apabila nak buat rumah tu, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada pawangnya. Pawang ni bukan bermakna perubatan yang puja hantu itu ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan silap faham. Pawang ni makna orang yang pandai. Orang yang pandai dan orang yang faham selok belok macam mana nak buat rumah tu. Dan akan dicari tapak Sebelum cari tapak tu, malam tu akan berbincang. Bapa ibu soko bos awari tua adat anak-anak buah akan bincang. Mana tapak yang paling bagus? Mana tapak yang paling menarik? Bila dah diputuskan, maka besok akan dipasang ancak. Pasang ancak akan dibakar kemoyan. Akan dibacakan baik-baik pantun tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tapak tu menjadi tapak yang baik. Bila bakar kemoyan tu bukan bagi hantu dah, tuan-tuan dan puan. Bakar kemoyan itu untuk nak menaikkan aura dia, tuan-tuan dan puan. Bila kemoyan tu dah bersemerbak, dia akan bangkit satu aura yang cukup menarik, harum-haruman. Dan kemudian habitat takut dengan bondo-bondo yang macam ni, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian baru ditogakkan tiang tongah. Ditogak ramai-ramai, ada upacara tuan-tuan dan puan. Dan kayu tiang tongah tu, tiang sori tu, diambil daripada bukit yang paling tinggi, 50 tahun ke atas usia kayu tu. Biasanya kayu ponak, kayu yang paling tahan. Dan kemudian di atas itu akan diletak duit siling dan nomeh. Dan akan diletak sesuatu rasio di atas tu, tuan-tuan dan puan. Lepas tu apabila dah siap rumah tu, tuan-tuan dan puan, maka akan dipanggil balik pawang tu. Akan dipentawakan rumah tu. Mula-mula dikeliling rumah, akan dipentawakan. Daun hati-hati, daun sepulih, daun setawa, daun sedingin. Dalam tu akan ada boreh basuh, boreh kunyit. Akan dironjihkan. Dan akan disatukan antara kayu-kayu tu, tuan-tuan dan puan. Itu hebatnya orang Melayu dulu. Apa yang dibaca pantun-pantun yang cukup menarik. Sebab kayu kayan itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bondo yang macam ni dah tak dibuat lagi, disatukan. Sebab tu rumah orang dulu-dulu ada falsafah. Bukan macam hari ni jamban dalam rumah. Rumah kayu dulu-dulu kebiasaannya adalah menghadap kiblat. Ini yang paling cantik, yang paling menarik. Dan ada lubang-lubang angin, lubang-lubang udara, lubang-lubang keselamatan. Mana tompek yang boleh masuk, mana tompek yang boleh duduk. Bukan boleh main cocah macam tu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini paling menarik. Ini yang patut kita hidupkan balik, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian orang tua-tua dulu tahu keliling laman tu ditanam pokok-pokok yang boleh menyebabkan aroma kampung dan rumah itu sampai habitat-habitat takut nak dokek, takut nak ganggu. Somut-somut, aneh-aneh. Apa pokok Pokok dian Belanda misalnya, tuan-tuan dan puan. Lepas itu pokok pandan, pokok pandan dan pokok-pokok yang lain yang diletak. Sebab tu dia ada landscape laman dan landscape rumah tu sendiri, tuan-tuan dan puan. Ini yang perlu kita tinjau, ini yang perlu kita kaji balik. Dan kemudian orang tua-tua dulu tahu juga
bagaimana cuaca di sebelah dalam, bagaimana cuaca di sebelah luar. Selawar-selawar tu akan dibuang, akan disapu, sehingga anak-anak takut kat rumah tu. Ya, semut pun takut nak roket. Dan ada herba-herba yang tertentu untuk mengalau tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak mengutuk minda kita bersama. Marilah kita gali, kita selongkar, pandai ilmu orang tua-tua dulu bagaimana dia boleh menjaga bangunan kayu dan rumah kayu. Bukan macam hari ini, yang banyak yang roboh, banyak yang pecah, banyak yang berlubang, banyak yang terbagai macam tu. Belanja habis cukup banyak. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah kita tinjau kehebatan dan kepandaian orang-orang Melayu dahulu, bagaimana dia menjaga bangunan kayu itu, tuan-tuan dan puan. Daripada ditimpa dek hujan, ada cara dan kaedah tuan-tuan dan puan. Jangan lupa like, share dan subscribe Raja Terombo Official. Bye-bye.